daripada Braille. Maksud saya kita mencari resource-resource sumber-sumber lain yang ada untuk berkomunikasi. Di samping Braille, adakah satu lagi lain-lain approach atau cara pendekatan atau strategi untuk kita berkomunikasi antara satu daerah ke satu daerah, satu negeri ke satu negeri dan continue dengan negara. Okey, jadi kita jangan jumutkan pemikiran kita kepada satu kaedah saja. Yang kita terus mencari ataupun menuding kepada ketidakseragaman. Yang penting kita harus maju ke depan. Dan apakah caranya? Kita gunakan kepelbagaian komunikasi skill yang ada. Maksudnya apabila saya berkomunikasi nak bercakap dengan orang secara verbal, maka kita gunakan melalui telefon, kita kan gunakan yang boleh guna speaker yang bercakap tu kan. Masih lagi hasrat saya untuk explore ataupun bertanya kepada seorang dapat dipenuhi. Okay. Jadi oleh kerana hari ini anda semua meraihkan Hari Braille Sedunia, di situ kita kadang-kadang terjumut, kita cari kalau Braille ni dekat Malaysia ni macam ni caranya, dengan spesifik yang begini, dengan dot yang begini, macam mana kita nak meneruskan pengajian kita hingga ke luar negara. Okay? Jadi di situ kita open our mind, find the resources yang available, because negara makin maju, teknologi makin ke hadapan. Setiap 3 bulan ada aja satu strategi yang baru di bidang teknologi, maka kita harus gunakan. Ya, bagaimanapun Braille, kemahiran membraille itu kita still tidak meninggalkan begitu saja. Kita adaptkan kepada sebagai foundation kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan ini. Okey. Jadi yang tu. Tapi takat ni memang tak ada ya melalui pembacaan saya, tapi kalau yang lain rasanya ada terjumpa yang terkini, kata ada satu standard, kita wawarkan, kita gunakan maklumat yang terkini di media sosial supaya kita dapati ada orang yang telah terbaca tentang maklumat yang terkini di dalam masalah Braille ini. Okey. Okey, saya rasa tu saja yang saya dapat beri pandangan tentang kepelbagaian bahasa. Tetapi yang ni juga memberi apply kepada pengguna kod Braille dalam bahasa Arab, dalam ataupun orang Cina ada tak boleh Braille, orang India boleh tak Braille sebab dia punya karakter yang berbeza kan. Jadi kita terus akan kata susahlah Braille ni, tak boleh, tak ada pula karakter Cina, karakter India. Jadi macam mana kita nak bercakap ni? Kan, nak berkomunikasi antara satu sama lain. Bagaimanapun kita dekat Malaysia ni, sebab kita kata satu Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa standard yang kita perlu guna pakai di dalam situasi pengajaran pembelajaran secara formal. Jadi kita gunakan Braille yang kita praktis di Malaysia, yang kita ada di Malaysia ni dalam pendidikan di Malaysia. Okey, jadi kalau pula kita nak membaca bagi Al-Quran ke ataupun yang bangsa lain nak gunakan dalam dia punya sesi keagamaan, kita cuba gunakan sumber lain untuk meneruskan kita punya kemajuan dalam bidang pendidikan. Okey. Tak dengar soal gitu. Okey, doktor jelas sekali. Terima kasih doktor atas jawapan tu tadi. Soalan kedua saya pula, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan Braille yang sememangnya ia juga memainkan peranan yang penting pada masa kini, khususnya buat mereka golongan yang OKU penglihatan? Okey. Bagi soalan yang ketiga ini, sebagai pengalaman guru pendidikan khas
adalah kita memberikan intervensi awal ya kepada kanak-kanak yang memang dah di-identify, yang telah disahkan oleh pengamal perubatan mempunyai masalah penglihatan, maka kita memberi pengenalan awal seawal 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya, masa kita di sekolah setapak ni, cikgu-cikgu di setapak ni, pendidikan ni, dia juga sebelum kita ada buka beberapa kelas pendidikan khas lah, sebab dia agak terhad ya, sekolah pendidikan khas penglihatan ni. Jadi dia ada satu grup dengan ibu bapa. Okay? Mula-mula kita kena perlulah introducekan atau mengenalkan Braille kepada ibu bapa. Okay. Ibu bapa ni perlu diajar dulu. Kita beri pendidikan tentang penggunaan Braille supaya apa yang akan diajar kepada anaknya di sekolah dapat diberi kesinambungan di peringkat di rumah. Okay. Yang kita applykan di peringkat awal dulu, kita sekolahkan mak bapaknya dulu. Lepas kita sekolah mak bapaknya tu, baru kita sekolahkan pula anaknya tu yang umur 5-6 tahun tu. Jadi bila kita ada strong foundation di kalangan anak-anaknya, di kalangan ibu bapanya, maka perjalanan untuk kita menyedarkan masyarakat itu adalah agak mudah. Okay, sebab kalau tidak mak je asyik pandang mesin ketuk-ketuk ni, lepas tu tak tahu apa benda, macam mana nak digunakan ya. Jadi tu kerana kita kena target group kita adalah parent dia. After that then we go to that particular child. And then lagi satu yang paling penting di dalam soalan meningkatkan kesedaran ni adalah percakapan ibu bapa semasa sesi bimbingan dengan anak-anak. Kalau kita kat sekolah, kita kena ada ilmu, cikgu adalah ilmu psikologi. Kita jangan kata, susahlah ni nak tekan sini, nak cari sini, nak tengok dot ni apa semua, susah ya. Sebab saya dapati perkataan yang keluar dari mulut ibu bapa atau guru, dia jadi satu cetakan di benda. Di benda anak-anak itu. Sorry, kena minum air. Perkataan yang negatif itu apabila disebut oleh ibu bapa atau guru, dia akan tersekat lama. Bukan tersekat, terlekat. Okay, terlekat lama. Dan dia akan jadikan itu sebagai satu perkara yang berterusan. Tapi bahasa kita semasa sesi pengajaran pada ibu bapa dan anak itu adalah bahasa-bahasa yang memberangsang, yang akan stimulate dia supaya dia dapati memberi itu adalah perkara yang mudah yang perlu mereka tahu kemahiran itu. Ini tak sedap ni. Tak bercakap boleh. Okey, tak apa Prof perlukan masa ke? Tak apa, kejap. Satu. Habiskan yang nombor 3 ni. Okey. Jadi apabila ayat-ayat yang positif ni didengar oleh kanak-kanak itu dan ibu bapa, maka dia akan memudahkan proses kita untuk mengajar atau meningkatkan penguasaan Braille itu di kalangan kanak-kanak di peringkat awal. Dan penting, foundation di peringkat awal ini penggunaan Braille mesti di kalangan guru-guru yang mahir, yang orang kata betul-betul dah orang matured person, senior person dalam di peringkat tu. Bukan maksud saya kata yang junior, yang muda ni tak main ya, tetapi bila dia ajar tu benda tu memang dah betul dah. Kata, macam ni ke, tekan yang ni ke, tekan ni. Jadi dia tidak konsisten, dia akan menjadi satu isu kepada sama ada ibu bapa atau kanak-kanak. Tapi kalau orang yang dah expert, yang dah mahir, dan ada juga di kalangan pendidik yang muda, dia memang suka ya, suka sebab karakter Braille tu adalah unik, lain daripada yang lain. Dia suka buat benda tu, jadi dia cepat dapat apa yang diajarkan.
Dan kerana itu semasa proses pengajaran atau mendidik ibu bapa dan kanak-kanak ini pastilah orang yang betul-betul mahir. Yang asas tu perlu orang kata stabil. Bila asas itu betul dan stabil, maka dia tidak ada halangan untuk dia move on kepada next stage yang lebih mencabar di masa akan datang. Okey. Itu untuk soalan yang saya nombor 3. Ada jawapan nombor 3. Okey, terima kasih Doktor. Profesor memang jelas dan fahamlah kiranya kesedaran masyarakat terhadap penggunaan Braille tu memangnya daripada kalangan keluarga pun perlulah pengubahan. Okey, pada soalan saya keempat, bagi pandangan Profesor Nuraini sendiri, kita sedia maklum bahawa penggunaan Braille ini juga menjadi pengganti kepada penglihatan bagi golongan yang OKU penglihatan. Jadi bagaimana untuk kita terus mempertingkatkan kualiti pengajaran Braille di dalam kelas serta penguasaan kaedah Braille itu kepada para pelajar atau masyarakat di luar sana? Pandangan Profesor Nuraini. Okey. Ya, dalam aspek yang nombor 4 ini, ya, yang nombor 4 ini satu kita kena ada macam promosi ya, sebanyak kalau macam iklan tu lah, iklan tu apa macam-macam iklan yang sangat famous di kalangan kanak-kanak, apa tu McDonald lah, KFC kan dia mudah dapat, dia dengar, dia tahu dah iklan tu dan apa sebenarnya apa tu KFC, apa itu McD kan yang kita sedang duk boycott sekarang ni kan. Tapi iklan itu ya, kita nak nak tingkat kualiti tu melalui iklan. Jadi bila iklan-iklan ni bagaimana kita nak adakan iklan di kalangan media massa. Okey, macam hari tu saya dapati yang ada satu tentang solat ya, tentang solat untuk budak pekak kan, ada satu app yang tu bila dia keluar dekat TV saya rasa sangat bangga. Okay, sebab barulah ada keluar satu iklan tentang app untuk solat untuk budak pekak. Jadi macam tu jugalah kita kena ada satu promosi untuk golongan OKU penglihatan. Jadi kita perlu adakan promosi tentang Braille ni di dalam masyarakat. Sebab apabila budak-budak yang cacat penglihatan ni sebenarnya kalau saya kata dia tengok TV, kita pun pelik juga, engkau adalah tak ada mata, lepas tu kau tengok TV, tetapi bila saya duduk diam-diam di sebelah pelajar-pelajar ni apabila dia sedang berborak kan, dia cakap, bulan tadi kan aku tengok cerita ni tau, Batman, dia kata. Dan mata aku, dia memang tak ada biji mata tu kan, yang lagi seorang tu ada mata tapi tak tertutup. Jadi kita tengok dia menggunakan deria pendengarannya untuk meningkatkan kepada hiburan. Okay? Jadi begitu juga kita dah kata, kau nak iklan-iklan apa, kau mata kau tak nampak, dia kata kan. Tapi tak, dia menengok ya, apa tu, dalam setiap hari dia melalui atau mengikuti perkembangan media massa melalui televisyen, radio ya. Jadi kita cuba ambil slot-slot yang begini untuk kita adakan promosi tentang Braille, tentang penglihatan. Saya tengok ada tak promosi tentang cacat penglihatan ni? Ada ke tak ada? Saya rasa macam tak ada je. Ada tak? Ada satu tu iklan orang nak minta jalan adalah. Minta jalan gitu kan. Jadi cuba kita buat promosi tentang Braille ini. Jadi kalau kita cakap kualiti pengajaran pembelajaran ni lebih di kalangan guru. Apabila di kalangan guru tu lebih kepada latihan, training, itu saja yang normal, yang biasa kita dengar. Perlu tingkatkan, perlu banyak latihan, perlu banyak training. Jadi yang saya rasa yang dah biasa kita dengar, tapi tentang promosi di media massa sangat kurang ya. Bukan tak ada tapi sangat kurang. Tapi bagaimana kita nak penetrate, kita nak menembusi kesedaran Braille ini
di dalam dalam masyarakat luar sana adalah apabila iklan tu perlulah menarik supaya orang boleh nampak. Dengan ada dot-dot begitu, sebenarnya macam mana the link kepada pendidikan dan bagaimana orang yang murid-murid yang dulu belajar di sekolah dengan menggunakan braille tapi belajar boleh sampai belajar sampai ke menara gading dan seterusnya mendapat PhD. Ramai di kalangan orang-orang OKU cacat penglihatan ni apabila dia berjaya belajar hingga ke peringkat PhD. Okay. Dengan braille saja asalnya dan kemudian seterusnya mereka menggunakan sumber-sumber yang lain. Tetapi masyarakat sana tak tahu, tak nampak bagaimana dengan dot yang 6 dot itu boleh memberi ruang kepada OKU pencacat penglihatan ni bergerak maju seperti orang-orang ataupun pelajar-pelajar hingga ke peringkat pengajian tinggi dan seterusnya mempunyai pendidikan yang paling tinggi di dalam pendidikan di peringkat PhD maksud saya. Jadi saya kalau kita selalunya adakan forum begini, kita rasa macam meningkatkan kesedaran, tetapi sebenarnya kita hanya meningkatkan kesedaran itu di kalangan komuniti yang sedia ada, yang buta dengan orang buta juga, yang LD dengan orang LD juga. Jadi kalau ada promosi media massa di TV, di radio kan, yang itu kalau katalah sekarang ni bulan Januari, bulan Braille, maka sepanjang bulan Januari ni adakan iklan-iklan atau promosi itu di TV. Tak kira lah TV 1 ke 2 ke 3 ya. Cuba kita fikirkan begitu ataupun anda semua di peringkat universiti gerakkan. Yang next one tak payahlah pergi seminar ataupun tak payahlah buat lagi seminar ataupun forum-forum macam ni. Kita buat benda yang lebih catchy dan lebih cakupannya lebih kepada skop yang lebih besar. Okay, cuba kita fikirkan perkara yang begitu untuk mendapat lebih manfaat ataupun kesedaran dalam masyarakat yang lebih besar. Okay. Kalau macam ni memanglah student yang ambil kelas pendidikan khas je yang join. Sebab you kena buat projek untuk buat menghidupkan bulan Braille. Jadi buat seminar orang sama je tahun dulu macam tu, tahun lepas tu, tapi tak nampak impak dia ya. Tapi cuba kalau kita kata bulan Braille tahun ni kita buat forum yang tahun akan datang kita nak buat satu promosi di dalam media massa TV ke, Facebook ke, TikTok ke, whatever kan, macam yang kita sedang buat ni untuk buat kamus Braille ni. Saya tengok Dr. Azmi pun dah banyak masuk dalam TikTok tu. Jadi sekarang ni kita bagi pendidikan itu melalui media massa supaya ada awareness tu dalam luar daripada cakupan orang pendidikan khas. Okay? Itu saja. Terima kasih atas pandangan Profesor yang lengkap tu lah. Maknanya kita kena ada promosi lah juga untuk ni penggunaan Braille ni di masyarakat semua supaya dia orang kesedaran semua sekali lah, bukan kita je. Jadi saya jelas lah memang apa yang saya cakap. Mengenai soalan saya yang ke-5 lah, yang soalan ke-4 saya ni Prof dah jawab jugalah, kiranya saya nak tanya pasal membantu individu buta dalam pembelajaran Braille. Okey, soalan ke-5 saya terus ke soalan 5 saya. Keluarga dah masuk dah tadi kan? Masuk join dah. Soalan audien boleh tak Prof? Ada boleh, silakan. Ni soalan daripada Rashid. Salam doktor, bagaimana nak memahami Al-Quran guna Braille, yang mana lagi otak cerdas, otak orang hafal Quran nampak Al-Quran tak OKU, atau orang hafal menggunakan Braille. Boleh doktor jelaskan macam mana nak memahami guna Al-Quran dan susunan Braille ni? Okey. Satu
macam saya cakap yang mula-mula tadi, kalau kita tak guna braille, okay, kita gunakan apa yang telah Rasa direkodkan. macam boleh ganti satu soalan. Ataupun ada tak kajian libat orang yang guna braille ni dengan yang secara recording tu? Adakah perbezaan antara dua approach pendekatan ini? Okay. Kita tahu ada lagi satu kalau braille tu dia boleh, ada orang ni yang introvert, ada yang extrovert ya. Ada orang yang introvert ni dia tak suka nak bising-bising, tapi dia nak belajar seorang-seorang, jadi dia nak gunakan braille ya. Jadi sedangkan ada orang yang jenis extrovert ni dia nak dia tak tahu kau kalau belajar guna braille lebih cepat ke kau dapat daripada yang kau dengar recording tu kan. Dia tanya, dia bercakap. Ada orang yang tak mau bertanya dan maklum kepada orang lain, bercakap atau bercerita kepada orang lain, dia diam-diam, dia buat sendiri. So akhirnya dia pun dapat tamat juga, okay? Jadi yang tentang saya cakap saya jujur saya tak ada lagi buat satu kajian ataupun mendapat maklum balas orang yang baca Al-Quran secara braille ni lebih efektif atau lebih mudah caranya daripada orang mendengar secara recording itu. Okay. Yang tu saya cakap terus terang. Saya tak ada, kalau saya tak ada tu tak adalah. Saya tak dapat makluman tu secara jelas lagi ataupun secara bertulis. Dan ini kalau awak semua student yang masih belajar, perlu kita buat kajian di peringkat sehingga PhD. Bagi-bagi je. Okay? Supaya kita boleh bantu bila ada evidence, katakan baca Al-Quran secara braille ni lebih mudah berbanding secara recording. Ya Rashid, maafkan saya memang tak ada maklumat ini. Okay. Ada soalan lagi ke Arisa, Puteri Arisa? Ada audien ada tanya lagi. Dia macam bagi pendapat doktor. Assalamualaikum. Daripada Rosita binti ni, cikgu sekolah menengah Puchong Utama 1 ni. Assalamualaikum. Setuju dengan Profesor iklan promosi untuk OKU pendengaran and buta kurang di media-media cetak media digital. Dia setujulah dengan pendapat doktor dengan iklan promosi untuk OKU pendengaran kita ada kurang dekat media cetak lah dengan media memang kita pun melihat memang tak banyak lah. Kan saya bukakan soalan yang lain lah. Siapa dia nak tanya lagi? Ada tak ataupun yang memang di luar daripada apa yang saya cakap tadi dalam 5 soalan tadi, yang lain ada additional penyataan ataupun pengalaman yang lebih yang ada, boleh kita kongsi di sini supaya kita ni bila seorang tu tahu dia terutama dalam kalangan macam saya belajar dengan tak semestinya apa saya ada ni mencukupi ya, sebab ada orang melalui pengalaman-pengalaman yang berbeza yang dia tak wawarkan. Ini platform macam ni kita gunakan untuk kongsi ya, kongsi ataupun kita panggil compliment each other. Tak semua cakna bantu saling membantu. Pendengaran orang cakna. Supaya lebih ramai orang yang tak memahami, orang yang tak mengetahui lebih mengetahui. Boleh je kita kongsi di platform ni, cuma apabila kita kongsi di platform ni, maknanya di kalangan komuniti orang cacat penglihatan je lah juga. Kan dia tak keluar sana. Bila kita nak keluar ke dalam skop yang lebih besar, maka kita perlukan TV atau radio. Radio ni pula sekarang ni lah jarang orang guna, macam saya suka dengar radio klasik. Okay. Tapi kalau TV tu orang dah ramai juga tak guna, tapi at least ada ruang tu yang masa nak berita, in between berita kan. Dia ada iklan tu, macam kita tengok iklan apps untuk orang pekat kan, bila tengok tu kita bangga, maknanya ada juga orang prihatin kepada kumpulan ini. Jadi kita ni masyarakat hanya kata mesti prihatin kepada golongan kurang upaya. Bagaimana kita nak menunjukkan keprihatinan itu? Melalui memberi ruang dan peluang kepada
promosi media massa. Okay. Tapi kalau nak promosi media massa ni, kita perlu ambil langkah awal supaya dia 6 bulan ke setahun. Ada kena buat skripnya lah, ada kena shooting lah ya. Jadi banyak benda yang perlu kita ambil kira. Kena cari production house yang ada yang boleh faham dengan OKU. Jadi banyak dia punya remeh ya. Tapi kalau kita tengok yang normal pun nak buat buat drama pun remeh juga. Tetapi bila kita OKU ni dia macam kalau orang tu buat dalam tempoh 10 hari, mungkin yang kita OKU ni 15 hari sebab movement kita agak terhad. Movement kita maksudnya pelakon yang nak berlakonnya agak lambat sikit kan. Jadi kita extendkan dia punya Zura tempoh simpulkan proses sikit. untuk kita melaksanakan sesuatu projek itu. Ya. Jadi kalau platform ni ada siapa yang pengalaman yang menarik yang tidak saya cakapkan tadi, bincangkan tadi, silakan. Mungkin ada juga di kalangan guru, dia mempunyai satu teknik yang lain yang dijumpainya dalam proses meningkatkan pengajaran tu. Boleh kongsi di sini supaya yang lain pun boleh dengar dan cuba apply dan praktiskan di sekolahnya. Okey. Okey, ada ke? Lagi satu adalah caranya. Ada ke tak ada? Ada lagi satu tambahan maklumat yang yang saya nak berikan adalah tentang penglibatan OKU penglihatan ni dalam NGO. Ya, bila kita bersekolah di sekolah menengah ke ataupun dah tamat sekolah, tolong anda semua boleh atau daftar dengan mana-mana NGO supaya bila NGO ni dia punya ruang dan peluang untuk mendapat khidmat bantuan ataupun khidmat bantuan ni bukan masalah kewangan je ya, ilmu juga perlu kita dapatkan. Jadi melalui NGO kita selalunya akan daripada MAES lah, Jawi lah, daripada mana-mana NGO peringkat nasional dan juga international, dia akan fokus kepada akan linkkan dia punya sumber ataupun bantuan-bantuan itu melalui NGO. Jadi parent, ibu bapa punya anak ataupun guru-guru yang berkecimpung dalam pendidikan khas, tolong engage ataupun register atau join dengan mana-mana NGO supaya mereka dapat maklumat terkini dan menjadi sebahagian daripada policy maker. Kita di dalam pendidikan khas ni ada wakil-wakil dari NGO yang dipanggil duduk dalam round table di peringkat Kementerian Kebajikan Masyarakat, Kementerian Wanita dan apa dia tu? Kementerian Wanita dan komuniti tu. Ya, dia ada wakil-wakil dia, buta, LD, autism lah, Down syndrome, duduk dalam round table itu untuk contribute atau pandangan ataupun apa sebenarnya kumpulan ini rasa supaya keputusan di peringkat policy maker itu dapat mempertimbangkan cadangan daripada praktis sebenar yang dihadapi oleh dalam kalangan OKU penglihatan itu sendiri. Terima kasih. Banyak dah ilmu daripada Profesor hari ni yang kita dapat. Alhamdulillah selesai ke semua soalan dan jawapan yang jelas daripada Profesor Nuraini yang selama ni kita tak nampak apa yalah daripada penerangan daripada Profesor sendiri. Kita pun masa mencuba kita sebab pakai Teams ni dia terhad ya? 60 minit je terhad. Dia pun dah 5-6 minit je. Ada mak. Okey. Jadi saya pulangkan balik dekat rakan sekolah saya, Cik Putri Arisa. Silakan. Selesai juga sesi forum kita pada petang ini yang saya pasti banyak intipati ataupun impact kita dapat lah mengenai dengan Braille dalam kehidupan seharian disampaikan oleh panel kita yang bukan salah orang lah orang kata. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel kita iaitu Prof. Dr. Nuraini serta saudari Faizura atas memimpin sesi forum kita sebentar tadi. Dan sebelum kita akhiri slide kita pada petang ini,
kita nak fotografi bersama-sama. Okay. So digalakkan semua untuk buka kamera, boleh. Syuhada boleh tangkapkan? Syuhada boleh tangkapkan? 1, 2, 3. Dengar tak kalau Syuh kata dah? Okey dah. Terima kasih. Dah. Okey. Terima kasih Prof. Jadi tibalah di penghujung sesi forum dan saya mewakili pihak penganjur program mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita Prof. Dr. Nuraini kerana bersedia meluangkan masa bersama dan para hadirin yang turut hadir pada sesi forum kita yang terakhir pada petang ini. Jadi semoga Prof. Dr. Nuraini juga diberikan kesembuhan tadi batuk-batuk kan Prof. Dan dimudahkan segala urusan insya-Allah. Amin amin. Jadi majlis saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima Ya. kasih Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Ya. Dah tak gambar? Dah buat. Sebab saya yang jadi MC tu ni tengah panel ni tengah bercakap. Dia memang kan. Saya tak memang agak freedom. Tapi takkan saya ada kerja kan. Kita ada rasa ni. Ibu ni. Awak cerita dah semua kan? Awak cerita dah semua awak punya. Yang mana yang ada satu ni pun tak cerita lagi. Awak yang individu ada siap? Ya, aku nak tanya awak macam mana nak buat surat? Surat apa? Surat. Surat apa? Tak lupa lah. Itu je nak kata.